Allah Ta'ala. Alright. Sila Cik Okey. Amir kita. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyaklah Ustaz Syakirin sebab dengarnya baru lepas live tadi ini memang Ya. Oh. busy lah, busy. Jadi Ai, kita tak ada kita, lah. kita menghargailah dengan orang cakap kesudian Allah. Ustaz untuk sama kami sesi yang seterusnya Allah. Terima berkenaan komik kasih sedih Ustaz jemput. Avengers. Jadi Ustaz, sebelum kita nak cerita pasal komik ni, kita nak tahu dululah sebab saya rasa saya tak pernah tanya lagi soalan ni. Macam mana Oh. detik apa Ustaz Syakirin dan Ustaz Afiq berkenalan? Macam mana boleh bersahabat tu? Bismillah Ustaz. Oh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Amir, semua yang menonton, penganjur, gadir ilmu yang saya kasih semua. Baik, salam pertemuan lah, salam Jumaat semua. Pagi-pagi Jumaat ni kita live sekejap. Masya Allah. Maaf lah lewat sikit. Tadi patut tamat pukul 11 terus masuk sini. Dia ada teknikal jadi 11 lebih tu yang minta izin lewat sikit, Masya Allah. Okey, so hari ni kebetulan saya ada pakai baju Star Avengers. Cik, kan ni macam nak branding, tak adalah, kebetulan ada. Alright. So bila soalan tu pagi yang menonton, mungkin siapa yang pernah baca ataupun pernah kenal kami, so saya berdua lah, berdua berjuang ni dengan Ustaz Afiq lah, macam kalau bahasa orang tua mati sekubur lah. Cik. Maknanya sahabat syurga saya lah tu, sahabat syurga saya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Zamrin 6977. Bagi salam saya nampak. Okey, macam mana boleh kenal tu? Dia memang kami tak pernah kenal masa belajar. Kami tak pernah kenal lah Cik Amir masa belajar. Memang Allah takdirkan sebabnya lepas saya habis belajar, saya bidang guru. So masa tu ada isu posting. Ingat ada satu zaman 2015, 16 macam tu lah. Masa ada isu posting, ada setahun, 2 tahun menganggur tu biasa. So saya menganggur setahun tau. Sempat makan anggur lah. Lada gandum semua. Okay. So masa tu saya dah ada kerja part time. Masa yang sama saya dah buat consultant. Saya buat sendiri je lah. Macam nak belajar lah kan. Buat sendiri, bergabung dengan isteri, dengan mak, dengan sepupu semua. Dan bila saya bergerak 6 bulan, dengan sendiri macam tu dan part time, saya tengok betapa susahnya saya nak survive. Sebab hakikatnya kita seorang je. Kita nak buat modul, kita nak buat marketing, kita nak ceramah, kan? Kita kena cari VC sebab tak ada team. Tiba-tiba saya dekat setahun, masa tu saya dapat interview untuk jadi cikgu lah. Interview tu ambil syarat je. InsyaAllah 90% dapat jadi cikgu lah. Macam sama sahabat saya hari ni lah. Masa tu saya tengah plan nak buat full time consultant, Cik Amir. Masa tu juga interview datang. Dan masa tu Allah takdirkan saya jumpa Afiq. Melalui sebabnya isteri kami sekolah yang sama. Bukan isteri saya ramai, bukan. Isteri saya dengan dia. Okey, isteri saya dan dia sekolah yang sama dekat Kelantan ni. So dia orang kenal each other dan kami saling menziarahi, dapat anak sebagai kahwin semua. Akhirnya saya tahu hasrat dia pun nak buat consultant. Dia orang lama, pengalaman besar lagi dalam consultant sebab kerja lama dengan orang lama. Dalam bidang consultant saya baru. Masa tu saya dilema lah sikit Cik Amir. Dilema dekat tengah-tengah persimpangan nak buat keputusan besar, kerjaya dalam hidup kan. Interview datang ni. Kalau ambil yang ni insya-Allah terjaminlah karier saya sebagai seorang guru kan. Satu lagi adalah keinginan sendiri. Nak berada dalam dunia motivasi dan bina syarikat sendiri. Ada partner pula sudi bersama. Masa itulah saya, tuan-tuan adik-adik semua, Ustaz, saya istikharah lah. Saya istikharah dan antaranya saya istisyarah juga, iaitu bincang lah. Bila saya bincang dengan family lah Cik Amir, saya rasa bila saya bincang family itulah Allah jawab istikharah saya. Iaitu mak dengan ayah saya, dua-dua cikgu tau. Dan family saya memang family guru, ramai gila jadi cikgu. Pensyarah guru. Bila saya tanya tu, saya tak harapkan pun apa respon yang baik. Maknanya kita ambil syarat istisyarah lah kan. Tapi bila saya tanya, okey tak saya nak jawab macam ni, tak ambil lagi interview semua kan. Memang cara saya macam buang karier. Tiba-tiba saya tak pernah jangka mak saya yang seorang cikgu, ayah saya yang seorang cikgu, support saya tak jadi cikgu. Ini memang pelik. Ini memang pelik. Allah jawab dengan jawapan mak ayah.
mungkinlah faktor bila saya ambil kerja sendiri, saya boleh duduk dengan orang. Saya tak boleh pergi jauh. Kalau saya jadi cikgu, insya-Allah 99% memang tak duduk Kelantan lah. Tak ada seorang pun sahabat saya duduk Kelantan. Memang susah lah kan duduk negeri sendiri. Selangor, Sabah, Sarawak tu biasa. Ya. Di situlah bermulanya perjalanan saya dengan Afiq. Dan akhirnya saya dengan dia ni memang Allah takdirkan saling melengkapi. Nak bergaduh tu memang susah gila nak jumpa. Allah buat macam tu. Tapi ada juga partner, sahabat-sahabat kadang-kadang kita bukan saling melengkapi, kita macam bertembung. Kan? Di kita punya karakter tu kan sama-sama dominan, tak boleh juga dalam satu kumpulan jemaah ni. Allah takdirkan saya dengan Afiq bukan macam tu. Dan sampai hari inilah keluarnya Ustaz Avenger, semacam-macam perkara kami buat bersama. Saya pun doakan dia dengan saya ke syurga Allah lah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Amin, doakan kami lah. Itu first time saya dengar lah orang cakap, sebab saya dah lama nak tanya tapi baru diizinkan untuk bertanya pagi ni. Saya pun lupa nak sebut satu perkara. Saya sebut ni bukan apa tau. So nampak hebatnya percaturan Allah je. Saya Cik Amir, saya dilema antara cikgu dengan motivator kan. Betul. Afiq dia dapat tawaran Petronas, engineer Petronas. Dia bidang engineering di UMT sambung di Instek, dan pun di Instek. Dia kena buat keputusan besar juga. Oh ya Allah, dua-dua buat keputusan masuk terjun ke leher dalam bidang ni. Betul. Allahu akbar. Allah jawab lah, insya-Allah. Allah jawab insya-Allah. Jadi itu dia tuan-puan, sebagai mukadimah Ustaz Avengers kita. Nak bagi tahu kita punya ahli Avengers ni bukan kaleng-kaleng. Bukan misha-misha tuan-tuan. Jadi itulah dia. Di sebalik komik yang kita tengok, mungkin ini budak-budak ni yang tulis pun budak-budak tak tuan-tuan. Ni dia kita bawakan Ustaz Syakir, Ustaz Afiq yang bidang yang macam tadi Ustaz cakap, yang mana perlukan. Saya dengar pun nak cakap, cikgu steady you dengan engineer steady. Tapi yelah, takdir Allah. Dan bila orang cakap kerja dengan jiwa lah Ustaz lah. Saya boleh cakap kerja dengan jiwa ni lain dengan kerja dengan, walaupun mungkin kerjaya tu orang cakap masyhur apa semua. Tapi bila tak ada jiwa ni, kita sendiri rasa lah. Kita sendiri rasa. Tu mukadimah kita. Betul. Jadi kita nak Cik Amir faham tu. Faham. Sebab saya pun orang cakap komik ni memang jiwa saya, Ustaz Syakirin. Saya masuk galeri, kalau ikutkan, saya masuk 2010. Saya tak minat novel. Tapi saya kena buat novel. Tapi kita tunggu 8 tahun baru keluar komik. 8 tahun. 8 tahun tunggu dapat komik. Itu yang dapat komik Ustaz Avengers ni rezeki dari langit jugalah orang cakap. Kita nak cerita pasal komik Ustaz Avengers pula lah. So right. Macam mana pula boleh terhasil Ustaz Avengers punya komik ni? Sebab saya tahu cerita tu sebab Ustaz Syakirin call saya kan. Call saya tanya nak terbit komik lagi sebulan. Bagi saya tu misi mustahil lah. Tapi sebelum saya cerita side saya nak Ustaz cerita dululah macam mana Ustaz boleh orang cakap panggil nak telefon Cik Amir, saya nak buat komik dengan Afiq ni. Bismillah. Ceritakan dulu pengalaman Ustaz dulu. Alright. Nanti Cik Amir tambah juga. Saya pun risau ingat-ingat lupa saya kan. Betul. Nanti saya tambah. Dia nyanyuk dia tak kira usia. Okey. Tuan-tuan rahmati Allah. Suka saya sebut apa yang berlaku tadi, career saya juga tengok banyak maha baiknya Allah. Yang kedua, keluarnya komik Avengers juga Allah sedang tunjuk baiknya dia kepada kami. Sebab memang kami tak pernah plan ni. Walaupun dalam planning company kami memang ada hasrat nak cabangkan dakwah kami, luaskan dakwah dengan komik. Kami pernah ada hasrat tu, Cik Amir. Sama juga hasrat kami nak ada buku masa keluar Pelan-Pelan Kayu. Okay. Allah mudahkan, campak kami masuk bengkel Bodono, terus keluar buku. Walaupun ceritanya satu je, ada 26 cerita orang lain, tapi jual bagai nak rak, ingat macam buku sendiri kan. Sebab syukur sangat Allah bagi. Samalah bila saya dengan Afiq diberi peluang, seingat saya adalah bila Bodono yang support. Bodono support. Dan saya ingatnya Bodono juga ada tanya dengan galeri ilmu dengan Big Boss, saya lupa siapa, Tuan Haji Yusri ke macam mana. Dan akhirnya saya dapat call tak silap daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang bahagian? Alah, lupalah. Haji Bat. Haji Bat kan? Haji Bat yang call. Dia mungkin dah bincang dengan Bodono semua. Akhirnya Bodono setuju, Haji Bat pun setuju untuk
buat buku ni dan cuba untuk masuk pesta buku kan di WTC. Tapi masa tu tak silap 3 bulan rasanya ada. Macam tu lah lebih kurang. Kurang dari 3 bulan. Kurang Kurang dari 3 bulan. Okey. So masa tu dengan syarat kami kena usaha sendiri cari pelukis semua. Galeri ilmu memang tak sempat dah. Kan? Galeri ilmu hanya untuk cuba bantu terbitkan sahaja. Masa itulah saya masih ingat sampai hari ni, Cik Amin, saya tak pernah kenal penulis komik. Tak pernah pelukis komik, saya tak pernah kenal. Saya hanya cuba cari-cari, akhirnya jumpa seorang ni. Seorang ni pula kembangkan saya kepada nombor telefon yang lain. Saya telefon seorang ni, hampir keseluruhannya dah ada projek. Dia tak sempat nak tulis untuk saya, dan lagi saya kata pada dia, saya nak siap dalam masa sebulan lah. Lagi sebulan nak terbit. Kan ada 2 bulan lebih kan. Dia orang kata mana? Sempat Ustaz, tak sempat semua. Dalam banyak-banyak nombor, dapatlah nombor telefon Syafi Zahin ni. Ni Syafi Zahin ni. Saya pun tak tahu siapa Syafi Zahin sebab saya bukan bidang tu. Dan tiba-tiba dia kata, boleh kot Ustaz, saya cuba tapi tak ada warna. Dia kata sebulan boleh tapi tak ada warna. Ustaz kena hantar manuskrip segera. Saya pun tak tahu, ya Allah, baiknya Allah. Syafi Zahin ni bukan kaleng-kaleng juga. Betul. Syafi Zahin pun pernah tulis buku apa tu? Sebelum ni apa? Mimpi. Bulan. Mimpi Bintangku. Mimpi Bintang. Dua-dua bestseller kan? Betul. Mimpi Bintang saya tengok bestseller dah, rupanya Allah datangkan. Yang saya tanya ramai-ramai depan tu semua tak boleh. Allah simpan yang belakang paling berkualiti, tuan-tuan. Adik-adik semua. Betul. Baiknya Allah hentak laksanakan buku ni. Ini antara tanda baik. Bila saya hantar first cerita kat Syafi Zahin, saya ingat sampai hari ni Syafi Zahin menangis. Cerita pertama yang saya hantar tu dia terus menangis. Dia kata, Ustaz, kenapa sedih sangat cerita ni? Terus dia sambut projek ni. Dia buat dalam masa sebulan. Saya sangat terima kasih pada dia. Adalah persetujuan bayaran dan sebagainya. Dia pun setuju. Akhirnya lebih kurang sebulan keluar buku ni. Sampailah manuskrip dekat Galeri Ilmu. Saya pun lupa saya call Cik Amir pasal apa. Tapi saya ingatnya hari saat kita pesta buku lah kan, Cik Amir. Betul. Hari pesta buku sepatutnya buku ni sampai. Betul. Akhirnya ada teknikal dekat pengeluaran semua tu. Saya sampai buku tak ada. Kan? Betul. 3 hari saya dekat pesta buku. Kita promote buku sahabat-sahabat kita. Akhirnya saya balik buku datang. Betul. Ia macam selisih dekat langit kapal terbang lah kan. Soalan-soalan macam tu lah. Saya balik Kelantan, saya dapat mesej daripada Cik Amir tak silap. Buku dah sampai. Orang pertama yang beli adalah YB Fadli Syahari. Saya ingat sampai hari ni. Betul. Ada gambar tu. Saya simpan lagi gambar tu. Orang Kelantan, YB kami pula tu. Saya rasa sangat terharu. Baiknya lagi Allah dekat kami. Booster semangat. Pendek cerita, walaupun dah lewat sampai, Allah bantu marketingnya. Mungkin sebab keluarnya endgame lah semualah kan. Faktor-faktornya. Betul. Akhirnya laju jugalah. Walaupun lewat 3 hari tak silap saya. Betul. Tapi detailnya tu Cik Amir kena respon. Saya tak tahulah angka-angka macam mana, saya lupa. Itulah. Ini saya cerita side saya pula lah. Jadi bila dapat call tu memang secara orang cakap gerak kerja untuk komik dekat syarikat kami lah. 3 bulan lah paling kurang. Tapi yang dapat tu tak silap saya memang sebulan lebih. Bukan 2 bulan, sebulan lebih. Jadi bila dapat panggilan daripada Ustaz Syakirin, memang saya jujur, ini tak dapat ni. Untuk pesta buku tak dapat. Tapi kalau nak juga, kau tim dengan bos lah, saya cakap kan. Memang Hadibat lah yang tadi bagi tahu dia yang deal dan boleh dapatkan semua sendiri. Dan Alhamdulillah dimudahkan. Dan memang kalau ikut masa pesta buku tak sampai lagi, tapi dah ujung-ujung Ustaz dah balik baru sampai. Dan orang cakap baik lagi Allah untuk best seller, untuk komik-komik dia best seller. Dia boleh kata nombor 1 tak salah je. Dalam pesta buku untuk Furis punya judul komik Avengers ni nombor 1. Mungkin juga saya setujulah dengan Ustaz Syakirin cakap bertepatan dengan orang cakap Endgame punya sensasi kan. Jadi trend pula memang trend waktu tu memang sebelum pandemik lah tuan-puan. Dan saya lagi teruja bila mana Ustaz Syakirin dan Ustaz Afiq buat tour pergi sekolah. Saya tengok video-video, gambar-gambar diserbu macam pirana lah. Boleh Ustaz cerita tak waktu tu macam mana sambutan selepas buku tu dah sampai? Komik Allahu dekat Akbar. sekolah macam mana? Okey.
Bismillah, pengalaman kami lah. Ini pengalaman yang sangat indah yang saya takkan lupa sampai mati lah. Sebab tanda syukur kami keluarnya buku ni sebab kami melihat baiknya Allah sebalik tabir semua berlaku ni. Walaupun bukunya nipis saja, mungkin sebahagiannya kata, ini 10 minit pun habis. Itu mungkin dari sudut baca lah. Tapi sudut nilai pada kami sangat besar. Kenapa boleh berlaku macam tu sebenarnya Cik Amir? Ada rahsianya. Kami ni, kami ada satu perangai lah. Kalau kami dapat satu, kami pulun habis. Jadi, masa kami jual pelan-pelan kayu, masa tu je buku yang kami ada. Kami dah tua pelan-pelan kayu. Dah ada slot motivasi pelan-pelan kayu dah. Masuk sekolah, naik atas dewan, guru semua beli semua. Masa tu, kami dah teaser Ustaz Avengers. Okey. Kami dah bina momentum untuk Ustaz Avengers. Jadi follower kami, pelajar, guru dah ada waiting list Ustaz Avengers. Dia orang hanya tunggu. Siapa tak nak, kalau saya jadi pelajar, satu komik Islamik nama Ustaz Avengers. Dia orang tengah nak tengok Endgame. Betul. So kami rasa, kami bincang, kita kena sambut momentum ni untuk dakwah. Kan? Dakwah dan bisnes gerak serentak lah. Yang tu, apa berlaku di luar jangka kami, keluar buku ni, masa tu, Fesi kami ni dia boleh ceramah. Saya masih ingat sampai hari ni. Dia ceramah di sekolah Mak Tafiz Sains Tanah Merah dekat Kelantan. Semua pelajar perempuan. Dia kata, Ustaz, boleh tak saya tolong promote buku Ustaz? Dia ceramah, bukan saya. Dia kata, boleh. Saya lupa macam mana saya boleh bagi kotak kat dia semua. Kata, Ustaz tolong bawa yang ni dulu. Saya panggil Ustaz kat dia dah. Dia hantar video Cik Amir. Pelajar perempuan dengan kotak-kotak dia ambil. Padu. Yang macam pirana tu. Saya terharu gila, ya Allah. Dan sejak daripada situlah momentumnya tak berhenti. Saya pergi Mahatma di perempuan. Dengan kotak-kotak juga habis. Entah berapa ratus biji sekali habis. 400-500 ada sekali sekolah. So saya kata, momentum ni bagus. Dan apa kami buat, lagi tanda syukur kami branding. Itu yang ada keluar baju ni. Nice. Kalau Cik Amir perasan lagi, kereta kami tampal Ustaz Avengers. Dia punya bersungguhnya tu kan. Topi, ada satu topi Ustaz Avengers, alat tulis Ustaz Avengers, buku nota Ustaz Avengers. Akhirnya orang panggil kami Ustaz Avengers. Ini sebenarnya kalau sudut teknik bisnes dipanggil branding lah kan. Branding ni kita tak payah sembang banyak lah. Akhirnya dia akan bantu kita promosikan dakwah kita. Akhirnya orang tunggu apa Ustaz Avengers nak kata. Hasilnya sebabnya hanya sebab buku je. Itulah yang berlaku Cik Amir. Dan Alhamdulillah sampai hari ni sebenarnya saya masih dipanggil Ustaz Avengers walaupun kita tak sebut kita Ustaz Avengers. Saya sebut sebab hanya buku sekeping yang nipis ini yang nilai sangat besar lah pada kami. Alhamdulillah. Untuk rekod pada semua, buku komik Ustaz Avengers ni orang cakap rekod untuk Puris punya label lah. Best seller 4,000 naskah terjual dalam sebulan. Kita betul, biasa tuan-puan kalau cetak komik ni buku atau orang cakap bawa galeri, bawa untuk yang Puris lah, 3,000 tu untuk cetakan pertama. Jadi yang ni tak sampai sebulan dah masuk cetakan kedua. Memang rekod lah. Rekod sebelum pandemik. Itu kita kena maklumah sebab pandemik ni memang efek banyak-banyak orang cakap betul. industri. Tak kecuali lah Ustaz Avengers. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan bangkit dan kita akan tunggu di penghujung nanti apakah ada Avengers nombor 2 atau tidak. Nanti kita tunggu dulu. So kita nak tanya dulu apa yang dikongsikan lah. Sebab sebelum ni kita dah tanya Ustaz Afiq yang dua kisah yang dikongsikan. Jadi untuk komik Ustaz Syakirin dalam ni, Kejutan, yang mana menjadi komik pertama yang dalam komik Ustaz Avengers ni, kalau boleh dikongsikan lah berkenaan apa? Start muka surat pertama dah kejutan. Apa yang nak terkejut? Bismillah Ustaz. Bismillah. Dia macam kita ambil semangat Marvel lah, Marvel. Kan? Marvel kalau dia start cerita, dia akan anti climax dulu. Betul tak? Perasan tak? Betul. Dia bagi momen yang tinggi tu, lepas tu dia flashback balik, dia start balik, kan? Betul. Okey, lebih kurangnya bajet konon-kononnya macam tu lah kejutan ni. Alright. Kejutan tu tajuk je, kejutan. Kan, supaya kita tengok apa dalam tu. Baik. Nak maklum lah pada semua yang belum baca buku ni, kalau belakang buku ni pun tulis, semua cerita dalam ni adalah kisah benar kami.
Kisah benar yang kami pernah hadapi. Segelintir cerita lah, banyak lagi cerita. Kita pilih sebab masa singkat masa nak buat tu. Ingat nak tebal lagi memang tak sempat lah kan. Okey, so cerita pertama ni simple je. Dunia sebenar anak muda, remaja yang kami turun. Pernah satu sekolah kami pergi, sekolah agama, sekolah rendah. Saya ingat sampai hari ni. Sekolah agak rendah tuan-tuan. Mungkin ibu ayah setengah dengarnya tak logik. Tapi ini hakikat berlaku. Kita tengah ceramah, saya tak silap darjah 5 kot pelajarnya. Semua baik-baik je, pakai kopiah, pakai telekong, pakai tudung labuh semua. Suasananya okey, cikgu-cikgunya dari belakang, guru besarnya duduk kat tengah, kat belakang. Bila slot kita dalam 2 jam tu, sahabat-sahabat semua, slot terakhir lah, setengah jam terakhir, kita buatlah macam muhasabah sikit lah kan. Dia memang trademark, Ustaz Avengers ni akan ada kerohanian. Itu trademark kita. Cara macam mana kita tengok sesuaian lah. So kalau pelajar dia ada cara dia. So bila kita buat yang pelajar ni pengalaman kami sekolah rendah dia jujur. Dia mungkin dosa tak banyak macam kita kan. Dia tak ada dosa lagi pun kalau yang tak balik tu. So dia jujur lah. Adalah banyak-banyak soalan dalam muhasabah tu. Kami tanya antaranya tentang semayang. Alhamdulillah tak ada pelajar yang angkat tangan tak semayang. Bagus sekolah tu. Bila tanya tentang perkara majlis Quran semua okey. Bila kita mula tanya tentang ibu ayah, adalah sebahagian yang mungkin sedang bermasalah kan. Adalah sebahagian tengah angkat tangan mengaku yang dia pernah buat salah dengan mak ayah dia. Biasa pelajar. Dalam keadaan pejam mata lah masa ni sebab tak nak bagi tengok aib sahabat-sahabat kan. Kita tak apa, kita tak kenal dia. Dia dengan sahabat dia kenal, nanti kan dia buat sembang pula jadi bahan setahun. So apa berlaku? Sampailah satu soalan kami tanya. Adik-adik rahmati Allah sekalian yang berada depan ustaz, siapa hari ni yang pernah tengok video lucah? Soalan tu ditanya dengan harapan tak ada yang angkat. So apa berlaku? Awalnya tak ada angkat. Tapi duduk sekejap dengan tangisan yang teresak-esak, mood yang sangat okey masa tu, mungkin semua sedang insaf pada Allah, ada tangan yang mula angkat. Yang mula mengejutkan guru-guru yang ada dalam dewan tu. Guru besar ada belakang. Dan tangan tu tak keseorangan. Diikuti dengan beberapa tangan dengan penuh keinsafan. Dan memberanjakkan pada guru, barisan guru yang ada di belakang. Dan dia orang tak sangka pelajar yang dia rasa okey sangat selama ni terlibat dengan video lucah ketagihan. Dan yang paling mengejutkan, dalam masa beberapa saat saja, hampir ataupun lebih separuh dewan angkat tangan. Sekolah agama rendah, bukan menengah. Yang sangat baik guru-gurunya. Sangat baik pelajarnya. Silibusnya, hadis Quran setiap hari tak tinggal. Bila itu berlaku, adik-adik tuan-tuan semua, ibu ayah, tergamam para guru. Kami yang penceramah ni pun terkejut. Tak sangka itu responnya. So kita kena cover lah kan, tak boleh bagi awkward di situ. So akhirnya kita tamatkan sesi tu dan sebagainya. Apa yang berlaku lepas tamat tu, guru besar dia datang jumpa kami. Yang ni masa ni risau juga. Habislah, kena marah, buka aib sekolah sebagainya kan. Masa tu kita dah bersedia lah, kena hentam ke, nak kena saman ke semua kan. Tapi yang respon guru besar tu sangat berbeza. Dia datang dengan keadaan menangis. Dia kata, Ustaz, saya terkejut Ustaz. Dia kata, Ustaz, banyak lagi kita kena buat bantu anak-anak saya. Dia kata, Ustaz, dekat sekolah ni, ada usrah setiap minggu. Setiap hari baca Quran, Ustaz. Setiap bulan ada qiyam, mukhayyam, tarbawi, tarbiyah, Ustaz. Ustaz, saya terkejut, Ustaz. Anak-anak saya lebih separuh dewan tengok video lucah. Ustaz, saya gagal didik anak-anak saya. Dia nangis. Dia sebut, saya gagal didik anak-anak saya. Guru perempuan lagi dia tak terfikir benda-benda begini. So ini antara benda yang membuka mata kami. Jauh lagi perjalanan dakwah kita, adik-adik tuan-tuan semua. Ia jadi satu kayu ukur tau Cik Amir. Bayanglah, sekolah rendah, agama yang sangat baik. Kita pun, kalau dekat kami memang kenal lah sekolah tu. Memang bagus betul sekolah tu. Berbanding sekolah lain. Kalau itulah yang berlaku di sekolah yang begitu baik suasananya, bayangkanlah sekolah lain yang mungkin tak sebaik itu suasananya. Jangan tanya berapa orang akan angkat tangan. Memang pengalaman kami tak tanyalah Cik Amir. Kalau tanya tu dia jadi terbalik. Berapa orang yang belum tengok berdiri lucah? Tu okey soalan tu. Kan? InsyaAllah ada lah yang suci, murni, bersih, semua safi semua tu angkat tangan.
Tapi insya-Allah majoritinya akan angkat tangan melihat dah. Tapi yang paling kita sedih, yang pakai serban tengok. Tapi bila kita tanya kenapa boleh terlibat, ni mungkin adik-adik sedang menonton kena hati-hati sikit lah. Hari ni lagi teruk. Dia bermula dengan video, bermula dengan telefon je Cik Amir. Semua telefon je. Ada yang baik sangat ni dia tak tengok pun. Macam dulu tak ada TikTok lah kan. Dia tak tengok pun yang benda tu. Dia main game je. Tapi dia mula keluar iklan-iklan kan. Iklan tu kadang-kadang yang pelik-pelik pun ada. Pelajar yang baik kadang-kadang dia tak adalah tengok terus. Tapi dah 10 kali keluar. Dia pun macam-macam, apa benda keluar ni kan. So perasaan nak tahu tu dia mula tekan. So bila mula tekan dia mula masuk link-link yang mungkin semuanya adalah pornografi. Dan kita kena tahu adik-adik, pornografi ni ketagih tau. Dia lagi teruk daripada isap rokok dengan vape. Ada ketagihan dia mental. Itu antara kita, survey kita lah. Akhirnya dia mula berjinak dengan perkara maksiat mata, akhirnya zina hati. Yang kita risau zina fizikal lah. Allahu Akbar. Itu pengalaman kami yang kami letak tajuk kejutan. Antara pengalaman awal lah dalam motivasi sebelum ni. Lepas tu kami dah biasa. So kita bukanlah membiasakan maksiat tu, bukan. So kita dah bersedia. Kita tak assume semua pelajar ni baik. Saya tak kata pelajar jahat tau. Saya suka sebut, sekali lagi ceramah, saya sebut contoh pornografi je, biasa pelajar akan tertunduk. Dia tahu dia buat benda tu. Saya akan sebut pada dia, "Dek, saya tahu anda semua tengok video lucah." Ramai akan tunduk. Tapi saya tak salahkan anda. Dia akan kepala lah. Kan? Dia rasa macam betul lah dia. Saya kata, anda tak jahat. Tapi kanan, kiri, depan, belakang anda ajak anda jadi jahat ingkar perintah Allah. Inilah realiti akhir zaman. So kita bagi solusi cahaya untuk dia balik pada Allah. Macam itulah lebih kurang apa yang kami selitkan dalam buku ni. Cita-cita yang boleh balikkan kita jadi hamba yang lebih baik lah. Adik-adik remaja semua insya-Allah. Dia dalam komik Ustaz Avengers ni, yang tak baca lagi, dia ada empat cerita je. Ustaz Afiq dah cerita bahagian dia. Ustaz Syakirin pun dah cerita. So lagi satu tu nak tahu kena belilah. Kalau cerita semua tak beli, cakap dah tahu dah kisah dia. Jadi Ustaz, kita nak Ustaz yakinkan pada kita punya pendengar ni lah, adik-adik lah utamanya yang memang dengan PDPR kan. Jadi bagi saya, mak ayah juga yang menonton ni, kenapa komik Ustaz Avenger ni sangat-sangat mengisi lah masa-masa orang cakap tekanan belajar dekat rumah ni. Santai-santai tu mak ayah mungkin boleh, ni komik yang aku cari selama ni. Komik yang lain semua kita tahu, bila sebut komik mak ayah akan sebut komik lara, komik tak faedah. Itu mungkin lah yang dia tak jumpa lagi. Tapi ni kita dah bawakan walaupun terbitan 2 tahun lepas, tapi stok masih ada. Jadi kita nak Ustaz Syakirin eksklusif, penulis kita ni, dia orang cakap yang akan promote sendirilah. Memang kita promote sebab saya suka ayat Ustazah Rohamiah lah. Bila dia cakap jangan malu promosi buku. Kita bukan jual buku, kita promote ilmu. Jadi saya nak semangat tu ada dalam diri semua penulis kita ni. Kita bukan promote buku ni, kita promote ilmu dalam ni. Macam tadi, kisah tadi pun betul-betul kejutan lah orang cakap. Itu sekolah agama. Jangan tanya sekolah yang bukan agama macam mana pula. Tak payah tanya lah kot. Jadi komik Ustaz Avengers ni adalah salah satu yang usaha kami lah, usaha kecil kami nak bagi pengisian pada anak tuan-puan. Tuan-puan sendiri mungkin boleh baca. Bismillah Ustaz Kirin, bagi kata-kata sikit. Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, ibu yang sedang menonton semualah, ibu ayah semua. Saya suka untuk sebut satu kata-kata yang selalu disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tentang pendidikan anak-anak ni. Didiklah anak kamu ikut zaman dia. Mana ikut kaedah zamannya. Baik, saya tahu hari ini zaman anak-anak kita generasi yang berbeza. Zamannya bukan zaman kita. Zamannya kalau media sosial dah ada TikTok, Instagram. Kalau pembacaan, dia orang suka komik. Dia tak suka bahan bacaan yang berat. Setakat survey kami, memang komik yang lara ni dapat rating yang sangat tinggi dalam kalangan remaja. Jadi, ini juga macam Ustaz Cik Amir sebut, usaha kami bersama. Kami penulis, Galeri Ilmu sebagai penerbit, untuk kami attack angle kesukaan anak-anak kita. Dengan harapan ada alternatif untuk bila dia baca, bukan duduk lega, tapi balik pada Tuhan dia. Kena usaha sekadarnya, walaupun nipis je. Walaupun saya tahu ramai tunggu nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang tak keluar-keluar sampai hari ni. Masya Allah. Baik, so ibu ayah, saya selalu sebut, siapa yang beli buku ni mesti bacanya seorang-seorang. Jangan bagi orang tengok.
Kan. Nombor 2, mesti baca dalam keadaan bismillah dan minta Allah bukakan hati. Walaupun ada 4 cerita je. Nombor 3, lepas baca dah nangis-nangis, tolong cover. Kan? Sebab cerita dia mungkin sikit menyentuh, dan hadiahkanlah buat anak-anak tercinta tanda sayang kerana Allah. Tuan-tuan, apa kita paling risau, cerita dalam buku ni yang jadi mangsa itu anak kita. Contoh ada Quran buruk. Yang Quran buruk tu anak kita tak nak. Siapa nak kita mati anak kita tak boleh baca Quran? Tak nak. Kita tak nak dalam kejutan yang tengok video lucah tu anak kita. Kita tak nak dalam episod apa ni, baiknya Allah. Cerita Ustaz Afiq cerita tu mungkin kan, yang kudung semua yang OKU tu, kita tak mampu pun ambil ibrah dengan dia. Kita sempurna. Itu juga anak kita tak nak. Kan, kita tak nak juga pelajar yang cemerlang. Sebab apa? Itukah bahagia? Tak. Saya yakin ibu ayah yang sedang menonton, saat paling bahagia dalam hidup kita bila kita meninggal, yang uruskan jenazah kita sampai solatkan kita adalah zuriat keturunan kita. Macam mana kita nak harapkan dia orang boleh sebegitu rupa kalau masa hidup dia orang tak diterapkan hati dan jiwa untuk ingat Tuhan dia. Ini hanya cebisan usaha lah. Nak kata banyak kurang je buku ni, tapi antara usaha. Saya selalu sarankan juga, kalau kita tak nak baca pun tak apa, kita hadiahkan. Betul. Kita hadiahkan. Ringan saja. 15 minit, 10 minit, pendek je. Betul. Tapi kena caranya, Allah, kita akan rasa sesuatu. Kita akan rasa sesuatu, insya-Allah ibu ayah. Sahabat-sahabat adik-adik yang belum baca, nanti saya terus promote promote ilmu. Belum baca, boleh dapatkan, terus boleh PM Galeri Ilmu pun boleh, Cik Amir terus boleh, Ustaz pun boleh, tak kira lah. Yang penting sampai dekat rumah baca. Nak share pun tak apa, nak baca seorang-seorang, nak ada sains sendiri pun tak apa. Bacalah. Hadiahkan kepada BFF anda semua tu, supaya akhirnya kita jadi remaja yang luar biasa lah. Tagline dia Ustaz Avengers ni, apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa lama sangat dah. Allah Ta'ala selalu saya buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama sangat tu. Lupa perkataan belakang tu. Kadang-kadang saya suka tulis perjuangkan syurgamu yang selalu Bonda sebut dekat tanda tangan saya. Remaja biasa menggapai syurga, lebih kurang macam tu lah. Saya cuba untuk bantu adik-adik. Kita tak perlu jadi orang luar biasa untuk ke syurga Allah. Siapa-siapa boleh ke syurga Allah. Tak perlu dia jadi orang artis yang hebat. Tak perlu. Tak perlu jadi penceramah macam Ustaz Syakirin. Tak perlu. Mana ada syarat jadi penceramah masuk syurga? Kan? Mana ada syarat jadi artis followers juta masuk syurga? Tak ada. Kita walaupun orang biasa, kita mampu jadi luar biasa di sisi Allah. InsyaAllah saya doakan buku ni mampu membimbing sikit sebanyak hati kita untuk terus balik pada Allah. Jadi remaja luar biasa sampai syurga, insyaAllah. Wallahu'alam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syakirin. Satu sesi yang walaupun singkat, tapi insya-Allah kita mohon ada manfaat buat semua. Dan makluman, okeylah, saya bagi tahu hargalah. RM10 je tuan-tuan. Sekeping not merah saja. RM10 sekarang ni memang orang cakap, aduh, memang murah sangat lah. Habis murah tu, dah habis murah dah tu. Jadi insya-Allah, sementara orang cakap kita tunggu nombor 2, 3, 4, pastikan Ustaz Avengers ni dah semua orang lah, kalau boleh macam tadi, tak baca untuk kita, hadiahkan. Sebab ini memang bagi saya suka sebut komik rare lah, komik rare. Yang memang susah nak jumpa lah, yang orang cakap komik tentang perjuangan, tentang anak-anak yang kita, kalau betul kita sayang anak-anak kita, yang kita tahu dia minat komik, minat hiburan, ini antara pilihan terbaik lah. Dengan harga yang sangat mampu milik. Bismillah, boleh DM Galeri atau Ustaz sendiri. Jadi Ustaz, tu dia. Ni Encik Zamri, Ustaz Syakirin. Encik Zamri. Oh, Encik Zamri, masya-Allah. Encik Zamri, perkongsian yang hebat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga pada semua yang mengikuti kami. Jadi insya-Allah apa-apa nak tahu perkembangan lebih lanjut, boleh pergi ke page Ustaz Syakirin lah. Dekat Ustaz Avengers ada, Ustaz Syakirin punya IG ada. Nak tahu apa dia buat waktu PKP ni, boleh DM tepi. Hari ni pun Cik Amir, sepenuh hari Jumaat ni, siapa yang mungkin belum infak, belum sedekah,
Selain pada kita sedekah tempat selalu kita bagi masjid semua, siapa nak infak buku boleh lah. Maknanya beli dengan galeri ilmu, niatkan nak bagi Betul. siapa-siapa, insya-Allah ambil berkat Jumaat. Itu selalu betul. mononong kami ajarlah. Betul. Terima kasih ingatkan saya sebab memang benda tu pun sebenarnya memang kita ada buat. Yang ramai juga tak tahu sebenarnya. Kalau beli tak semestinya kita post dekat tuan puan. Kalau nak kami uruskan, hantar kat rumah anak-anak yatim ke siapa, bagi tahu je. Benda WhatsApp ni insya-Allah kita buat dia. Bagi tahu nak contoh ni contoh bagi RM100 cakap ni nak hantar ke sekian-sekian, nanti kami uruskan insya-Allah. Allah Kita boleh buat. Jadi insya-Allah terbaik. Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.